Bismillahirrahmanirrahim. Baru-baru ni bermacam-macam kisah yang pelik-pelik telah mula berlaku. Ada orang kaitkan kejadian ni dengan akhir zaman. Tetapi apa yang aku ingin kongsikan dengan korang semua, kisah yang berlaku di Langkawi ataupun lebih spesifik di Jalan Bukit Tangga berdekatan Titi Cawang adalah sesuatu yang agak membingungkan kepala otak aku pada awalnya. Budak 6 tahun didapati memandu kereta Vios milik kedua ibu bapa dia sejauh 2 kilometer dan terlibat dalam kemalangan. Dan yang lagi merunsingkan ataupun yang lagi bertambah misteri apabila ada juga sesetengah netizen-netizen yang membongkar kejadian ni berkait rapat dengan alam mistik. Tak pasal-pasal jin juga yang difitnah dalam kejadian tersebut. So malam ni kita nak merungkai, kita nak mengkaji adakah betul kejadian budak 6 tahun memandu kereta ni ada berkait dengan alam mistik ataupun hanyalah disebabkan kecuaian ibu bapa itu sendiri. Malam ni bersama Malam Puaka kita merungkai kisah misteri di sebalik kejadian kemalangan budak 6 tahun dah pandai bawa kereta pisang, mat. Dalam kemodenan zaman sekarang, teknologi yang semakin berkembang maju, segala berita yang kita inginkan hanya terletak di hujung jari. Kita hanya perlu membuka telefon kita, dah tak perlu dah surat menyurat, tanya jiran, tanya bidan senah apa yang berlaku di kampung sebelah. Dengan hanya telefon, dengan hanya bantuan daripada teknologi, apa yang berlaku di negara luar pun kita boleh dapat tahu dalam sekelip mata. Dan berkembangnya teknologi ni tidak boleh juga kita nafikan alam mistik. Alam mistik pun turut berkembang. Pernah beberapa kejadian yang agak membingungkan kepala kita. Macam baru-baru ni, e-hailing telah diganggu. Pontianak naik e-hailing dah tak perlu dah terbang, siap bayar duit lagi. Tetapi apa yang menjadi keseraman apabila pemandu tersebut mengatakan sebaik saja dia hantar wanita ni, tiba-tiba wanita tu gaib daripada tempat duduk belakang. Adakah kita nak ikut logik akal? Biar betul, takkan Pontianak ada duit zaman sekarang. Tetapi kita tak tahu, wallahualam. Alam kita pun berkembang, alam jin pun sama juga, turut berkembang. Semuanya makhluk Allah yang mempunyai akal fikiran. Dan malam ni, apa yang aku ingin menceritakan kepada korang semua, kejadian yang berlaku di Jalan Bukit Tangga, Langkawi, di mana dikatakan terdapatnya budak yang baru berusia 6 tahun telah memandu kereta bersama adik dia yang baru berusia 3 tahun. Bukan dekat-dekat, sejauh 2.5 kilometer untuk pergi ke kedai dan akhirnya terlibat dalam satu kemalangan apabila kereta Vios milik kedua ibu bapa budak kecil ni telah melanggar sebuah tiang elektrik berdekatan dengan Titi Cawang di Langkawi. Pada masa kejadian, apabila pihak polis telah menyoal siasat pasangan yang baru saja berusia 28 tahun dan 22 tahun ni, dikatakan macam mana budak 6 tahun ni boleh terlepas pula bawa kereta dengan adik dia umur 3 tahun ni. Sewaktu kejadian, dikatakan kedua-dua budak ni tengah duduk bermain di ruang tamu bersama ibu dia. Manakala bapa kepada dua budak ni tengah lena berdengkur, tengah lena tidurlah di dalam bilik. Jadi tiba-tiba mak dia rasa nak terkucil, mak dia hanya pergi ke tandas. Tak lama pun, dalam 10-15 minit je. Dan sebaik saja ibu kepada dua budak ni keluar, dia dapati di ruang tamu anak dia dah gone, anak dia dah hilang dah. Jadi sebagai seorang ibu, mak dia gelabah. Where is my son? Where is my son? Memang gelabah beruk lah mak dia. Lalu mak dia pun pergilah kejut laki dia, tanya, abang, mana anak kita bang?
Jadi pasangan ni pun mencari anak mereka dan alangkah terkejutnya apabila mereka dapati kereta Vios milik mereka berdua yang berwarna putih telah hilang. So dalam gelabah-gelabah tu tiba-tiba diorang dapat tahu yang anak diorang terbabit dalam kemalangan dekat jalan Bukit Tangga, dah langgar tiang elektrik. Allahu Akbar. Tapi apakah alasan ataupun apakah kisah yang sebenar di sebalik kejadian yang berlaku ni? Ada ke kaitan dengan alam mistik? Ada satu perkongsian daripada social media, dikatakan ada rakaman percakapan daripada salah seorang wanita kepada budak yang berusia 6 tahun ni. Adik, macam mana adik boleh memandu kereta? Kalau korang yang mana yang belum dengar, ayo aku kongsikan dengan korang perbualan di antara wanita ini dengan budak 6 tahun yang memandu kereta Vios tu, guys. Bawa, Palang bawa, pakcik bawa. Oh, ramailah dalam kereta tadi. Siapa yang bawa kereta? Tok Wan ke Pak Cik? Pakcik dengan Tok Wan. Oh, ada dalam kereta tadi? Oh, depa ajak abang nak pergi mana? Pi ni, main game. Oh, takkan Tok Wan tua-tua nak main game. Tok Wan tu handsome ke tak handsome? Dok, dia badan dia panah. Badan dia panah. Ada bulu tak badan Tok Wan tu? Ada? Ada bulu? Ui, bahaya. Pak Lang? Palang dia tak ada bulu je. Dia bawa saja. Handsome lah Pak Lang tu. Pak Cik? Handsome juga. Oh, Pak Cik duduk belakang ke duduk depan? Depan. Tok Wan bawa kereta. Oh. Itulah rakaman yang korang baru dengar. Perbualan di antara wanita dengan seorang budak lelaki yang berusia 6 tahun ni. Kemungkinan wanita ni makcik dia ataupun mak dia sendiri. Wanita ni bertanya kepada budak ni, siapa yang bawa kereta? Dan budak ni relax je cakap, bukan dia yang bawa kereta. Tetapi ada satu susuk tubuh yang dia panggil Tok Wan. Dan wanita ni tanya lagi, Tok Wan ni macam mana rupa dia? Macam mana keadaan Tok Wan ni? Dan budak 6 tahun ni pun gambarkan Tok Wan ni adalah seorang lelaki yang mempunyai bulu yang banyak. Kemungkinan macam hantu raya. Bulu yang begitu lebat di seluruh badan. Dan juga badan Tok Wan ni berasa begitu panas umpama api. Jadi wanita ni tanya lagi budak ni, jadi adik bukan memandu kereta tu? Tak, budak ni cakap tak, bukan Tok Wan. Dan bukan sahaja Tok Wan yang berada dalam kereta. Budak ni turut cakap ada juga pakcik-pakcik yang lain duduk di bahagian penumpang belakang, duduk dekat seat belakang tu. So boleh dikatakan begitu banyak hantu ataupun jin yang menompang budak ni. Cumanya, apa yang pelik, apa yang memuskilkan, apabila Zaf hampir percaya kata budak 6 tahun ni, memang betul ada jin, ada pula hantu berbulu, hantu raya dah pandai bawa kereta dah sekarang ni. Tapi bila perempuan ni tanya budak ni, Tok Wan nak bawa adik pergi mana? Tok Wan nak ajak adik pergi kedai ke? Dan budak ni cakap, Tok Wan nak ajak dia pergi main video game. Allah, pisang mat. Tak pasal-pasal hantu raya ataupun Tok Wan ni tadi rupa-rupanya nak bawa budak ni pergi main video game. So itu aku dah mula sangsi lah. Tahu, tak heran zaman sekarang kemungkinan jin memang boleh bawa kereta. Tak heran, benda tu memang pernah berlaku. Lagi-lagi pada zaman moden sekarang ni. Apa yang nak diherankan sangat? Jin bawa kereta, korang nak rasa seram? Ada yang lagi seram lah. Lelaki jadi perempuan pun ada. Siap pindah tu daripada Malaysia pindah Australia. Itu lagi seram mat. Tak sedar-sedar diri lagi. Okey, sebelum aku melalut ke tempat lain, malam ni aku nak merungkai. Adakah betul? Adakah kita boleh percaya dengan apa yang budak 6 tahun ni cakap? Adakah rakaman suara tu adalah daripada sumber yang benar?
Kita dah pun dengar laporan daripada pihak polis. Pihak polis dah siasat dah. Rupa-rupanya pihak polis katakan budak 6 tahun ni bersama adik yang berusia 3 tahun dah memang pandai bawa kereta. Budak sekarang intelligent people of the thinking lah. Bukan zaman sekarang. Bukan macam zaman aku. Aku dulu waktu 6 tahun masih lagi berak dalam pampers, masih lagi kencing bersepah, main pasir kat luar rumah. Hiburan yang paling best pun aku tengoklah jiran aku kucing dia tengah mengawan. Itu aku dah happy dah. Itu pada zaman aku lah, zaman waktu tak ada teknologi. Zaman sekarang budak dah ada iPad, budak dah reti main komputer, dah reti main game dekat komputer pun semua. So tak heran lah kalau budak 6 tahun ni apabila pihak polis suruh dia bawa kereta, dia memang boleh bawa. Dia tahu mana pedal minyak, mana pedal brake, dia tahu macam mana nak turunkan handbrake. Jadi tak ada kena-mengena pun sebenarnya dengan alam mistik. Kemungkinan kita tak menafikan, mungkin ada betulnya juga. Tak heran kalau apa yang budak 6 tahun tu katakan, ada jin ataupun ada Tok Wan yang badan berbulu ni tadi, rupa-rupanya yang memandu kereta. Tetapi sebelum kita terus menyalahkan alam mistik, sebelum kita terus fikir lebih jauh, kita kena tengok daripada sudut yang berbeza. Kita tengok dulu daripada sudut logik akal yang sebenarnya. Kalau korang semua benda nak salahkan jin, kadang-kadang kesian juga dekat bangsa jin ni. Sikit-sikit je nama diorang berkait. Sikit-sikit je diorang masuk social media, masuk berita. Sedangkan diorang tak nak pun populariti tu. Makhluk jin ni, waktu dia tengah lepak, tak pasal-pasal ada pula orang tuduh dia. Jin lah ni rembat kereta. Manalah jin tu tak sedih, tak mengamuk, dah jadi kes lain pula, kes kerasukan lah. Itulah kadang-kadang yang sering berlaku. Tapi macam masalah budak ni, apa yang aku nampak adalah kecuaian daripada mak bapak dia. Sebagai mak bapak, sepatutnya ambillah langkah berjaga-jaga. Kalau dah tahu budak tu ataupun anak korang masih kecil lagi, walaupun korang nak tinggalkan dia pergi ke tandas ke, pergi masak dalam masa yang sekejap ke, janganlah dibiarkan tanpa pengawasan orang dewasa. Sebab apabila kita tersilap langkah, walaupun kita rasa 5 minit tu takkan menjadi apa-apa, disebabkan ibu bapa yang tidak mengambil endah, yang mengambil enteng perkara-perkara macam ni, pernah berlakunya anak lemas dalam besin, anak kemalangan, dilanggar kereta. Sebab apa? Sebab budak tu berlari kat tengah jalan, kena langgar kereta disebabkan kecuaian orang dewasa sendiri. Dan aku harap kisah ini menjadi tauladan dan juga iktibar. Tak payahlah semua benda nak berkait dengan alam mistik lah. Sebab nak lari daripada kesalahan diri sendiri, kecuaian diri sendiri, jin juga yang dipersalahkan. So sementara kita masih lagi dalam suasana kisah seram berkenaan kereta ni, aku nak berkongsi dengan korang satu kisah yang berlaku kepada Iqmal dan juga Husna, dua pasangan suami isteri. Iqmal yang baru sahaja berkahwin dengan Husna telah bercadang untuk membeli kereta second hand sebagai hadiah anniversary untuk isteri tersayang yang bernama Husna ni. Dan ada kisah seram di sebalik kereta yang dibeli oleh Iqmal. Apa yang berlaku? Aku ingin berkongsi dengan korang satu kisah seram yang memang betul-betul berkait dengan alam mistik yang terjadi kepada keluarga Iqmal. VEQ 8888. Mahal nombor plate tu. Tetapi nombor plate itulah yang menjadi pilihan Iqmal. Kereta Honda Civic second hand untuk diberikan kepada isteri dia sempena hari ulang tahun perkahwinan yang ke-8. Dah 8 tahun dah diorang kahwin. Alhamdulillah. Iqmal dan juga Husna ni sepanjang perkahwinan mereka dikurniakan seorang anak perempuan yang bernama Syikin. Dan untuk menghargai isteri yang tersayang, penat lelah
melahirkan seorang anak, Iqmal ni pun pergilah ke kedai kereta milik kawan baik dia bernama Ajim. So dekat kedai kereta tu, waktu Iqmal ni tengah usah, Iqmal ni pun tanyalah Ajim ni, kalau ikut kau, apa kereta yang kau boleh cadangkan sempena ulang tahun perkahwinan aku yang ke-8 ni, apa kereta yang terbaik yang kau boleh bagi aku? Lalu Ajim ni pun selepas dia dah tahu dah berapa pendapatan dan juga apa bajet Iqmal ni, Ajim ni pun mencadangkan untuk ulang tahun yang ke-8 kau, tak lain tak bukan, tak ada kereta lain yang sesuai dengan harga yang kau nak. Ini Honda Civic warna putih ni, nombor plate pun memang cantik gila lah. Lalu Iqmal pun soalan pertama dia kepada Ajim, aku nak tahu, sebelum aku angkut kereta ni, aku nak tahu bro, kereta ni pernah terbabit dalam aksiden ke apa tak? Ajim pun cakap, itu yang cantiknya Iqmal, kereta ni owner dia dulu seorang perempuan. Tak pernah lah terbabit dalam kemalangan. Waktu owner perempuan ni hantar kereta, aku tanya dia juga, apa you mau tolak kereta you? Kereta you cantik lagi tau. Tapi rupa-rupanya dia dah dapat durian runtuh dah. Dia cakap dia menang cabutan bertuah hari tu, dapatlah kereta Mazda. Sebab itulah dia tolak kereta ni. So bila Ajim cakap macam tu, berbungalah hati Iqmal ni. Tak salah lagi pilihan aku. Nasib baik engkau ada Ajim. Memang betul lah, Honda Civic ni lah bagi aku yang paling sesuai lah untuk aku menghargai isteri aku. So tak lengah masa pun, selepas Iqmal ni dah setuju, Ajim pun sediakan kertas untuk Iqmal ni tanda tangan, tanda jual beli. Lagi-lagi pula Iqmal ni nak bayar full payment. Dia tak nak tangguh-tangguh, tak ada ansuran semua. Iqmal cakap aku nak bayar full payment supaya dah tak ada dah. Aku nak kasih kat isteri aku supaya senang, dia dah tak payah pening kepala dah. Jadi hari yang dijanji apa tiba, Ajim ni pun hantarlah kereta ke rumah Iqmal ni. So waktu Ajim ni hantar kereta, Husna ni dah melompat-lompat keriangan dah. Sebab sepanjang 8 tahun tu, diorang ni adalah satu kereta Azia. Memanglah tak payah beli kereta pun. Tapi Iqmal ni, dia tahu isteri dia bukannya orang senang. Bila lagi yang dia nak bahagiakan isteri dia? So dia belilah kereta Honda Civic ni. Nak dibandingkan dengan penat lelah hasil usaha Husna ni melayan kerenah dia, melahirkan anak pula. Apalah sangat kalau nak dibandingkan dengan nilai kereta ni. So Husna pun dah melompat keriangan, siap cakap kat Iqmal ni, Abang bawa lah kereta tu masuk dalam rumah. Saya tak nak Ajim bawa. Jangan dah langgar tiang ke, dah bercala dah. Lalu Iqmal pun cakap lah kat Husna ni, apa yang awak merepek ni sayang? Sabar, saya tahu awak excited dapat kereta baru ni. Alah, relax lah. Member tu kerja kat tempat kereta, jual kereta, awak tahu tak? Macam-macam kereta dah dia pernah bawa. Takkanlah dia nak langgar tiang. Lalu apabila dah diterangkan oleh Iqmal, Husna ni waktu Ajim nak masuk ke tempat parking kereta tu, dia tengok tu, yelah kereta Honda Civic kan, mahal pula tu laki dia beli. Dia tengoklah Ajim ni, masuk elok-elok, jangan langgar tiang tu. So sebaik saja Ajim dah masuk kereta, Husna ni tengok setiap sudut kereta tu. Yelah dia nak tengok kereta ni ada cala ke, ada kemek ke. Memang tak boleh, Husna ni memang seorang yang perfectionist. Dia tak boleh kalau ada cacat sikit. Memang dia suruh Ajim ni bawa balik kereta ni. Lalu selepas Husna ni dah berpuas hati, Ajim pun cakap, Iqmal, kalau kau ada apa-apa masalah, kau kontak je aku, nanti aku datang lah. Kereta ni aku nak ucapkan tahniah lah kepada kau dengan isteri kau. Akhirnya ada juga kereta baru. Terima kasih lah juga sebab melalui aku kau beli kereta ni. Lalu selepas diorang dah berborak apa semua, Ajim ni pun pulang lah ke rumah. So pada keesokan harinya, Husna ni boleh dikatakan hampir setiap hari lah. Dia ni cikgu sekolah. So hampir setiap hari Husna ni tersenyum. Setiap kali nak pergi sekolah, pulang je daripada sekolah, dua-duanya tersenyum, happy 24 jam. Asyik cerita je dekat laki dia, bang, best lah bang kereta Civic ni. Dah tak lambat dah saya pergi kerja. Memang laju gila. So masuk je hari yang ke-6, tiba-tiba Husna ni cakap dia tak nak bawa kereta tu. So Iqmal ni pelik lah. Yang
Apa hal yang awak tak nak bawa kereta ni? Tak sampai seminggu lagi saya beli ke awak kereta. Awak tak suka ke? Lalu Husna pun cakap lah dekat laki dia, bukan tak suka bang. Kereta ni besar sangat lah. Saya malu lah bang. Saya nak masuk parking kat sekolah tu. Semua kawan-kawan saya tengok lah. Diorang tengok je saya bawa kereta ni. Yelah kereta ni panjang lah. Azia tu selesa sikit. Lalu Iqmal pun tergelak lah. Apalah. Itu je ke sebab dia? Ya Allah. Tak apalah. Kereta panjang ni memanglah kena pandai otter sikit. Kena pandai tengok sudut sikit. Alah, kalau awak tak belajar nak bawa, siapa yang nak bawa? Saya beli hadiah ni untuk awak tau. Lalu Husna pun cakap lah, alah bang, lagipun hari tu saya dah terlanggar dah tiang kat sekolah tu. Dah habis dah cala sikit kat bumper tu. Tetapi Iqmal ni tenangkan juga isteri dia. Tak apa yang, apa saja yang awak buat, awak terlanggar tiang ke, langgar kedai ke, kerbau ke, kalau rosak kereta ni, saya hantarlah balik ke Ajim suruh dia repair. Awak bawa lah kereta ni. Tapi Husna ni seakan-akan berdegil juga. Tak nak lah bang. Abang esok abang bawa lah pula kereta ni. Abang rasalah pula. Kesian abang. Abang penat-penat kerja belikan saya kereta ni. Saya nak juga abang merasa bawa kereta ni. Esok abang pakai kereta ni. Saya rasa setiap kali saya bekerja, saya nak bawa Azia je lah bang. Boleh tak bang? Tolonglah bang. Jadi apabila isteri dia dah merayu macam tu, Iqmal ni pun mengalah lah. Iqmal ni cakap tak apalah. Kalau awak tak nak bawa kereta ni, tak apalah. Waktu kita bekerja, saya bawa kereta Honda, awak bawa lah Azia tu. Tapi hujung minggu, awak janganlah lupa pakailah kereta ni. Sedih hati saya awak tak bawa. Lalu Husna pun hanya menganggukkan kepala. Jadi pada awalnya, Iqmal ni, dia dah percaya dah cakap isteri dia. Oh, maybe betul lah kot. Perempuan ni dia pelik sikit lah. Waktu dia nak, kau main lagi. Kita kerah tenaga beli untuk dia. Tapi tiba-tiba tak sampai seminggu, dah tak nak pula dah. Dah segan dengan kawan lah. Kereta langgar tiang lah. So manalah Iqmal ni tak pening kepala kan. Tapi tak apalah. Untunglah juga dia. Merasalah dia selama ni asyik bawa Azia je. Iqmal ni pun nak lah sebagai seorang lelaki dapat bawa Honda Civic. Walaupun milik isteri. Lenjan tetap lenjan. Dan tak sampai seminggu Iqmal bawa kereta tu baru 2 hari. Dan telah berlakunya satu kejadian yang tidak pernah disangka-sangka oleh Iqmal. Patutlah isteri aku tak nak bawa kereta ni. Hello baby. Babyku Husna. Sayang, ni abang nak cakap sikit. Abang maybe balik kerja actually lambat sikit lah. Boleh tak? Lambat sikit lah. Maaf lah. Abang banyak kerja ni. Alah, bos ni lah leceh lah. Abang dah cakap dah nak makan malam dengan sayang malam ni. Tapi esok lah sayang. Malam ni tak sempat lah. Abang have a lot of work lah. Abang banyak sangat kerja. Okey, nanti dah habis kerja. Tak lambat pun. Sebelum pukul 12 abang balik ya. Itulah perbualan di antara Iqmal dan juga Husna. Pada hari kedua Iqmal memandu kereta Honda Civic tu ke pejabat. Kebetulan pada hari tersebut teramat banyak kerja yang terpaksa Iqmal ni settle kan. Nak tak nak dia terpaksa lah stay kerja overtime sehingga lewat malam. Sedar tak sedar, waktu Iqmal ni tengah buat kerja, jam telah pun menunjukkan pukul 11 malam. Jadi seperti yang dia dah cakap kat isteri dia, pulang sebelum pukul 12 malam, Iqmal ni pun cepat-cepatlah siapkan kerja dia. Dan sebaik saja dia dah siap kerja, dia pun turunlah ke basement, ke arah kereta dia. Jadi Honda Civic milik Iqmal ni, waktu dia tekan kunci kereta untuk buka kereta dia, lampu di dalam kereta akan menyala dalam 5 saat. Dan dalam masa 5 saat itulah, sewaktu Iqmal ni berjalan menghampiri kereta dia, sebaik saja dia tekan kunci kereta, lampu di dalam kereta tu menyala. Di tempat duduk belakang kereta Honda Civic ni, Iqmal terkejut sebab dia seakan-akan dalam masa 5 saat yang sekejap tu, dia boleh nampak ada satu susuk tubuh yang berbungkus seakan-akan pocong berkain lusuh duduk di tempat duduk belakang dalam kereta dia.
Jadi Ikmal ni apabila dia nampak, dia pun memberhentikan langkah dia. Dia dah mula meremang. Dia dah mula rasa berdebar. Adakah betul apa yang aku nampak? Kemungkinan aku ni banyak sangat kerja kot. Aku silap nampak ni. Sebab sekarang ni, bila lampu dalam kereta tu dah terpadam, dia dah takut lah kalau aku masuk kereta kejap karang. Kalau masih ada lagi makhluk berbungkus tu, hei, silap-silap pengsan aku dalam kereta. Jadi Ikmal ni pun membaca Ayatul Kursi, baca surah 3 Kul dan dengan selawat dia memberanikan diri dia melangkah menghampiri kereta. Dan sebaik saja Ikmal membuka kereta dia, alhamdulillah, alangkah leganya hati Ikmal apabila susuk tubuh yang berbungkus tu tidak lagi kelihatan di tempat duduk belakang. Dan Ikmal pun cepat-cepat masuk ke dalam kereta dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ikmal pun keluarlah daripada basement untuk pulang ke rumah. Dan sepanjang perjalanan tu, Ikmal katakan dia boleh terbau, dia boleh terhidu bau kapur barus yang teramat kuat di dalam kereta dia. Beberapa kali Ikmal ni pandang juga, cermin pandang belakang. Dia nak tengok lah, manalah tahu tiba-tiba pocong tu memunculkan diri. Tapi nasib baiklah, kalau pocong tu tiba-tiba muncul, kemungkinan Ikmal akan terbabit dalam kemalangan. Itulah perkara yang dia nak elakkan. Dan Ikmal pun memandu kereta dia selaju yang boleh. Sebaik saja tiba di rumah, telah kelihatan isteri dia, Husna ni, tengah tunggu di hadapan pintu rumah. Dan bila Ikmal ni dah parking kereta dia, Ikmal ni keluar daripada kereta, dia boleh nampak Husna ni berlari ke arah dia dan terus memeluk si Ikmal ni. Jadi pada masa tu Ikmal ni tanyalah isteri dia, "Ya Allah sayang, awak tunggu abang daripada tadi ke? Anak kita dah tidur ke belum?" Lalu Husna pun cakap, "Dah bang. Yelah, tunggu abang lah. Saya tak makan lagi. Jom bang kita makan sama-sama." Dan sebaik saja Husna dan juga Ikmal ni nak masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Husna ni menahan Ikmal ni. Lalu Ikmal pun pelik lah. Kenapa awak tak benarkan saya masuk? Dan reaksi Husna membuatkan Ikmal ni menjadi bertambah bengong. Sebab Husna ni tiba-tiba merapatkan muka dia ke badan Ikmal, lalu cuba menghidu sesuatu. Abang, ni bau apa bang? So bila Husna cakap macam tu, Ikmal ni pun, dia pun cubalah bau badan dia. Bau apa? Saya tak ada bau apa pun. Dan Husna pun katakan, Abang pergi mana tadi? Apa hal kuat sangat bang? Bau kapur barus. Bam! Bau kapur barus telah menyengat hidung Husna. Jadi bila Ikmal ni dengar bau kapur barus, dia dah mula meremang. Bayangan pocong yang dia nampak di basement tempat letak kereta pejabat dia telah terkenang kembali. Dia dah mula boleh nampak dah. Ya Allah, adakah pocong yang aku nampak tadi telah ikut aku pulang? Jadi Ikmal ni tak nak takutkan isteri dia. Ikmal ni cakaplah kat isteri dia, tak ada lah yang, ini awak ni salah bau ni. Yelah, perfume abang pakai, abang pun dah busuk-busuk ni. Memanglah bau macam kapur barus. Tak payah cakap lah, dah malam ni. Lalu isteri Ikmal pun suruhlah Ikmal ni, sebelum kita makan, saya nak abang mandi. Saya takut bang, jangan macam-macam. Kuat sangat bang bau kapur barus. Dan Ikmal ni pun rasa tak sedap hati. Dia pun ikutlah cakap isteri dia. Dia tak lengah masa, dia tanggalkan pakaian. Dia pun teruslah pergi ke tandas untuk membersihkan diri. Lepas dia dah bersih diri, diorang pun makan malam apa semua, Ikmal ni pun masuklah tidur bersama isteri dia. Didapati anak perempuan dia dah lena dah tidur, dibuai mimpi. Relax je budak tu tidur tau. So waktu Ikmal ni tengah tidur, jam waktu ni lebih kurang 2 lebih dah nak 3 pagi. Tiba-tiba Ikmal ni terjaga daripada tidur dia. Disebabkan dia dengar satu suara, seakan-akan suara wanita yang sedang memarahi seseorang. So bila dia tengok kat katil dia, mana isteri aku ni? Mana Husna?
Husna pergi mana? So dia pun bangun, dia pergi ke arah ruang tamu dan dia dapati isteri dia Husna ni sedang duduk di hadapan pintu rumah sambil pintu rumah tu dibuka dengan luas. Husna ni berkali-kali menjerit, "Kau jangan ganggu aku! Kau jangan ganggu keluarga aku! Kau pergi sekarang! Aku tak nak tengok muka kau dah! Pergi sekarang!" Jadi bila Iqmal ni nampak apa yang isteri aku buat ni, dia marah siapa pukul 3 pagi ni? Lalu Iqmal pun cepat-cepat menghampiri isteri dia dan daripada arah belakang Iqmal pun menepuk bahu isteri dia. Sayang tegur siapa? Dan waktu ni Husna ni terkejut sebab dia tak sangka yang jeritan dia telah membuatkan suami dia ni terjaga. So Husna ni cepat-cepat cover line. Husna ni cakap kat laki dia, abang, maaf bang, kuat sangat ke suara Husna? Tak ada bang, tak ada. Husna cakap dengan jiran. So Iqmal ni tengoklah keluar rumah. Jiran siapa yang dah pukul 3 pagi? Mana jiran nak datang? Tak ada bang. Alah Kak Leha ni. Dah pukul 3 pagi bang dia datang, dia nak pinggan dia balik. Lalu Iqmal ni pun tanya isteri dia, pinggan apa? Takkanlah Kak Leha nak datang pukul 3 pagi minta pinggan. Iya, sebab itulah saya marah dia. Saya cakap, orang nak tidur tau. Kalau nak pinggan pun esok lah. Itu yang saya halau dia balik. Dah lah bang, jom lah bang, kita masuk tidur. Husna ni pun cepat-cepat tutup pintu dan dia pun ajaklah Iqmal ni untuk sambung tidur. Tapi Iqmal ni tak bodoh. Dia tahu pelik perangai isteri aku ni. Mesti ada sesuatu yang isteri aku sembunyikan. Dan keesokan harinya, sewaktu mereka berdua nak pergi bekerja, Iqmal ni tengok isteri dia tak ada di dalam rumah. So Iqmal ni pun carilah keliling rumah dia dan dia dapati isteri dia tengah berada di dalam kereta Honda Civic dalam keadaan tertonggeng-tonggeng tu seakan-akan tengah mencari sesuatu. Jadi Iqmal ni tanya isteri dia, Sayang buat apa tu? Tertonggeng-tonggeng dalam kereta tu. Lagi sekali Husna memberikan alasan. Tak ada bang. Alah, kereta abang ni semalam kotor sangat lah. Saya kemas-kemas lah sikit file-file yang abang letak kat belakang kereta ni. Bersepah-sepah. Sebelum abang pergi kerja, saya kemaslah dulu. Jadi lagi pelik lah perangai Husna ni. Iqmal ni, awak biar betul yang. Kenapa dalam seminggu ni saya tengok perangai awak pelik sangat? Awak tak nak bawa kereta yang saya beli. Lepas tu awak tak pernah nak kemas kereta saya. Awak kemas kereta saya. Sayang, cuba jujur dengan abang. Selepas dah dipaksa berkali-kali, barulah Husna menceritakan apa yang berlaku sebenarnya. Sepanjang dia bawa kereta Honda Civic tu, Husna katakan apa yang menimpa laki dia telah menimpa diri dia terlebih dahulu. Dan terkejutlah Iqmal ni. Apa maksud awak sayang? Apa yang menimpa awak? Pernah satu hari semasa Husna ni pulang daripada bekerja, di dalam kereta Honda Civic tu terdapat satu bau kapur barus yang teramat kuat yang menusuk ke lubang hidung Husna ni. Jadi pada masa tersebut Husna ni tak ada fikir sangat. Dia fikir kemungkinan apa yang terjadi kepada dia adalah hanya mainan perasaan dia. Sebab ialah pertama kali bawa kereta baru, kemungkinan Husna ni masih excited, masih nervous. Sebab itulah dia boleh terbau benda yang pelik-pelik. Tetapi kejadian yang menimpa Husna tu tak terhenti sampai situ je. Ada satu malam semasa Husna ni sedang memasak di dapur, dia boleh nampak di tepi bilik stor dekat kawasan dapur tu ada satu lembaga berbungkus yang berdiri dekat depan pintu stor. Jadi Husna ni bila dia mengalihkan pandangan dia memandang ke arah pintu stor, alangkah terkejutnya Husna apabila dia dapati adanya pocong yang berkain lusuh sedang berdiri dengan mata yang berwarna putih memandang tepat ke arah Husna. So bila dah macam tu, Husna rasa benda ni ada berkait dengan kereta Honda Civic tu. Jadi apabila Iqmal dah dengar kisah daripada Husna, terkejutlah Iqmal ni. Rupa-rupanya apa yang dia nampak bukan mainan perasaan. Memang betul lah. Memang ada pocong di dalam kereta dia. Dan macam mana pula kelibat pocong ni
boleh mengganggu kehidupan mereka suami isteri, sedangkan mereka tak buat apa-apa yang salah pun. Tak ada pun bawa kereta tu pergi ke tempat pelik-pelik pun. Jadi hujung minggu tu baru masuk hari ke-8, baru seminggu je bawa kereta, Ikmal ni pun pergilah pulangkan balik kereta tu kepada kawan baik dia Ajim. Dan bila Ikmal tanya berkali-kali, kau better jujur dengan aku, apa sejarah kereta ni Jim? Aku tak pasal-pasal, aku dan isteri aku banyak kali ternampak pocong, kau tahu tak? Habis satu badan aku ni bau kapur barus. Kalau kau tak percaya, kau pergi masuk kereta. Dan memang betul, sewaktu Ajim pergi untuk memeriksa kereta Honda Civic milik Ikmal ni, Ajim tak boleh nafikan, memang teramat kuat bau kapur barus di dalam kereta Ikmal. Dan pada masa itulah barulah Ajim yang disangkakan kawan karib ni lah habau betul, semata-mata nak jual kereta. Dia tahu hal sebenar, dia tahu sejarah kereta tu, tetapi disebabkan dia nak sangat jual kereta tu dekat Ikmal, dia menipu. Rupa-rupanya menurut Ajim, owner yang hantar kereta tu bukanlah pemilik sebenar kereta tu. Kereta tu adalah milik seorang lelaki, dan dikatakan sepanjang lelaki tu pakai kereta tu, lelaki tu banyak hutang, dia tak bayar hutang. Jadi dia lari bersama kereta dia, dan dikatakan disebabkan dia tak mampu bayar hutang, alung-alung ni bunuh dia. Polis jumpa mayat lelaki ni tanpa kepala dalam kereta tu. So sebab itulah perempuan tu jual kat aku. So bila Ikmal dengar macam tu, ya Allah, bahalul lah kau ni. Kau biar betul bro, ada orang mati kena penggal dalam tu. Kenapa kau tipu aku? Dah yang hantar kereta tu siapa? Lalu Ajim pun cakap lah, maafkan aku Ikmal, yang hantar kereta tu pun aku tak kenal. Kau tahu je lah, banyak lah orang yang hantar kereta. Aku tengok keadaan kereta tu okey lagi, aku ambil lah. Aku tanya perempuan tu, ni kereta you ke? Dia pun mengaku kereta dia. Dia cakap tak ada apa. Ikmal, aku pun tak tahu Ikmal sebenarnya, maafkan aku. Tetapi Ikmal ni memang panas hati dia. Aku bayar penuh tau, aku bayar full payment tau. Kenapa kau tipu aku? Bermaksud kau tahulah, kau dah tahu orang mati tapi kau jual juga kat aku. Dan sejak daripada hari tu, Ikmal tak nak langsung kereta tu. Dia cakap dekat Ajim, kau ambil balik kereta ni, aku nak kereta lain. Dan disebabkan rasa bersalah, Ajim pun gantikanlah kereta Honda Civic tu dengan kereta yang lain yang lebih murah. Janji kereta tu bebas daripada kemalangan, bebas daripada gangguan pocong. Dan Ikmal dengan Husna pun lebih gembira. Better lah ambil kereta yang lebih murah, lantaklah kereta Pro 2 pun tak apalah, daripada bawa Honda Civic. Nak beli kereta, dapat sekali package dengan pocong. Pisang mat. Setiap hari memandu, pocong tumpang kat belakang. Hui, jangan buat naya.